Buletin Didik 21 Januari bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Persatuan Kebajikan Ronald McDonald RMHC memperuntukkan lebih 1.5 juta ringgit bagi memberi manfaat kepada kira-kira 25,000 kanak-kanak sekolah rendah di seluruh negara. Program Kembali ke Sekolah yang memasuki penganjuran kali ke-6 itu bertujuan membantu meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan. Sumbangan berupa barangan persekolahan sebanyak 25,000 pek itu akan diagihkan secara berperingkat sebelum sesi pembelajaran bermula penghujung Mac ini. Baru-baru ini, Pengarah Urusan dan Rakan Operasi Tempatan McDonald's Malaysia merangkap Presiden RMHC Malaysia, Dato' Azmir Jaafar, hadir menyerahkan sumbangan 260 pek kepada kanak-kanak di Sekolah Kebangsaan SK Felda Pasir Besar di Gemas. Sementara itu, bagi keseluruhan daerah Tampin sahaja, sebanyak 500 pek akan diagihkan bagi sesi persekolahan kali ini. Tambah beliau, lebih 100,000 pek kembali ke sekolah dengan jumlah keseluruhan sekitar 7 juta ringgit diagihkan sejak 6 tahun lalu dalam usaha memberi sinar baharu kepada kanak-kanak kurang berkemampuan dari sekolah di bandar mahupun di kawasan kampung. Pada program itu, beliau turut menyalurkan dana peribadi RM15,000 menerusi Yayasan Jaafar Ahmad bagi program Felda Digital Maker Hub FDMH, Coding and Robotic kepada sekolah berkenaan. Sumbangan bagi membolehkan sekolah itu menubuhkan kelab pengkodan dan robotik di bawah program FDMH yang bertujuan untuk mentransformasi pendidikan digital di sekolah-sekolah Felda. Ketika masyarakat Tionghoa sedang bersiap menyambut perayaan Tahun Baru Cina, lain pula berlaku di Taman Ular dan Reptilia Perlis. Ia apabila rumah arnab yang menempatkan pelbagai spesies arnab itu meriah diserbu pengunjung yang rata-ratanya datang dari jauh untuk bermain dan memberi makan kepada haiwan comel itu. Bersempena Tahun Arnab, 20 ekor arnab baru ditambah ke rumah ini menjadikan jumlah keseluruhannya 40 ekor. Walaupun masih baru, tetapi rumah arnab menjadi antara kawasan tumpuan pengunjung. Antara spesies arnab yang ada di sini adalah Mini Rex, NZ White, Lionhead dan arnab baka kampung. Sempena Tahun Baru Cina, tahun ini tahun arnab. Kami di Taman Ular, kami sediakan pelbagai jenis arnab. Kita ada Mini Rex, kita ada NZ White, kita ada Lionhead dan anak kampung. So kita juga buat pertandingan mewarna rabbit sempena Tahun Baru Cina. Boleh dapatkan penyertaan di kaunter. Selain mereka yang datang dengan keluarga, ada rombongan murid sekolah yang turut berkunjung ke sini. Kanak-kanak pastinya tidak melepaskan peluang bermain dan memberi makan kepada haiwan comel berkenaan. Tadi main dengan anak. Anak kat sini comel-comel semua. Seronok? Dia manja ke? Manja, jinak. Main arnab. Bagi makan arnab, kosak arnab. Yang tu je. Anak-anak kan dia minat dekat binatang kan. Memang apa pun dia orang pun suka lah. Dekat arnab, kucing semua kan. Sajalah bawa jalan-jalan kan. Pegawai Promosi Taman Ular dan Reptilia Nur Alia Muhammad Zubair berkata, dalam tempoh 4 hari cuti perayaan ini, mereka menyasarkan hampir 2,000 pengunjung yang bakal melawat zoo berkenaan. Menjalani ibadah umrah di usia muda menjadi impian setiap individu. Justru peluang yang datang ini digunakan sebaiknya oleh Naib Johan Ikon Murid TVPSS Kebangsaan 2022, Nur Syarina Natasha Syamsul Amri. Kita ikuti pengalaman yang dikongsikan wartawan dari TVPSS The Red Channel Sekolah Kebangsaan SK Pancur Merah, Setiu, Terengganu ini menerusi segmen Wartawan Cilik. Allahumma labbaik la syarika lak labbaik minal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nur Syaina Natasha binti Syamsul Amir dari Direct Channel SK Pasir Merah Setiu Terengganu. Mari kita saksikan perjalanan saya menunaikan ibadah umrah bersama kedua ibu bapa saya. Alhamdulillah, saya dan kedua ibu bapa saya telah dilimpahi rezeki untuk menunaikan ibadah umrah bersama Insaf Travel di bawah bimbingan Ustaz Zulkifli. Alhamdulillah, setelah 12 jam delay, akhirnya kami sampai juga ke bumi Ambiak. Pengalaman yang sangat berharga buat saya adalah apabila saya dapat menunaikan solat sunat di Hijr Ismail. Bukan itu saja, saya juga dapat mencium Kaabah dan menyentuh makam Nabi Ibrahim. Selain beriktikaf di dalam masjid, kami juga dibawa ziarah di sekitar kawasan Bandar Mekah. Saya juga dapat mengikuti program Sabil yang dianjurkan oleh syarikat Insaf Travel. Bersama saya Ustaz Zulkifli Betawis Insaf Travel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Ustaz, apakah pengalaman semasa menyantuni jemaah umrah pada kali ini? Alhamdulillah, syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ni merupakan pengalaman pertama saya membawa jemaah seramai 70 orang yang memerlukan khidmat 2 bas. Jadi semenjak daripada tanah air lagi, jemaah di bawah bimbingan saya ni diuji oleh Allah dengan delay penerbangan daripada 5 pagi kepada 5 petang. Tapi alhamdulillah saya tengok tiada seorang pun yang mengeluh ataupun meluahkan rasa kecewa. Bahkan semua sekali dapat terima dengan redha insya-Allah. 10 hari berada di bumi Mekah terasa amat singkat. Selepas solat Jumaat, kami bertolak ke Madinah dengan menaiki high speed train. Selamat tinggal Baitullah. Semoga dapat menjemput kami lagi ke sini. Alhamdulillah, syukur selesai sudah umrah saya buat kali yang pertama. Semoga kami dapat dijemput lagi di lain masa. Sekian, saya Tasha dari Direct Channel. Bye. Segmen Kerjaya minggu ini mengutarakan cabaran dan pengalaman jurulatih sukan lawan pedang. Meskipun ia semakin mendapat tempat dalam kalangan kanak-kanak, namun sukan ini belum mendapat tempat dalam hati rakyat Malaysia disebabkan kurang pengetahuan terhadap aktiviti menyihatkan badan ini. Ikuti laporan lanjut bersama wartawan Miza Syafiza Muhammad Fuad. Seperti kebiasaannya, minat dalam sukan lawan pedang bermula sebagai hobi bagi Siti Zaharah Abdul Khalid, 47 tahun. Selepas berkecimpung lebih lama dalam bidang tersebut, wanita ini bukan sahaja pernah mewakili universiti, malah berkesempatan mewakili negara pada Sukan Commonwealth 1998 dan Sukan SEA 2001 untuk acara lawan pedang. Mempunyai ijazah dalam jurusan Teknologi Maklumat dan Keusahawanan dari Universiti York di United Kingdom, Siti Zahara membuat keputusan menjadi jurulatih pada tahun 2015 hingga kini. Atlet ke jurulatih is not that difficult. The only difficulty I think is to kemungkinan kesukaran dia ialah nak translate pergerakan tu into untuk pecahkan kepada teknik-teknik yang kecil, supaya itu saya ambil daripada jurulatih yang saya telah adakan. So latihan yang mana saya telah tu saya ambil sikit-sikit, itulah cara kejurulatihan yang saya akan gunakan. So dan juga kami saya suami isteri juga pernah telah menduduki level 1 dengan level 2 FIE punya kejurulatihan. So daripada kursus tu juga kami mendapat beberapa teknik dan belajar teknik kejurulatihan untuk lawan pedang.
Tambahnya, selain melatih golongan kanak-kanak seawal umur 6 tahun, dia juga berkesempatan mengurus pasukan lawan pedang kerusi roda Malaysia. Ia merupakan antara pengalaman paling manis yang dibanggakannya kerana bukan senang untuk melatih dan mengurus orang kurang upaya OKU terutama dalam sukan berkenaan. Dalam pada itu, Siti Zahara turut mempunyai pengalaman menjadi jurulatih lawan pedang di Queensland, Australia selama lebih kurang 2 tahun sebelum pulang ke tanah air. So before I came back, I was coaching in Queensland with the Queensland State Association, and then from there, that's why I also had to take the level 1, level 2, coaching courses in Queensland. Because di Australia, coaches sana, terutama sekali kalau nak coach budak-budak di sekolah, dia perlu mendapat lesen daripada state government. Lepas tu dia kena dapat lesen daripada persatuan, dan dia juga dapat dia ada background check. Namun wanita ini meluahkan kekecewaan disebabkan kurangnya pendedahan terhadap sukan ini di Malaysia. Justeru, Siti Zahara berharap sukan berkenaan dapat diketengahkan dan dihargai, terutama dalam kalangan ibu bapa, supaya negara dapat melahirkan lebih ramai atlet muda dalam sukan lawan pedang. Kelebihan fencing bukan sahaja seni mempertahankan diri, tetapi juga dapat meningkatkan fokus dan ketangkasan minda. Mungkin suatu hari nanti sukan ini dapat diterima sekaligus dibudayakan oleh masyarakat. Laporan Miza Syafiza, Muhammad Fuad. Untuk teknik seterusnya ialah teknik menahan bola, area ball, iaitu menahan bola di bahagian atas. Bola yang kita akan fokus pada hari ini adalah bola yang datang daripada arah belah kiri. Teknik untuk menahan bola daripada belah kiri ini kita menggunakan glove dan juga menggunakan bahagian kayu. Dalam aksi ini, penjaga gol menggunakan bahagian glove di sebelah kiri, di mana glove boleh bergerak ke kiri ataupun ke kanan di sekeliling siku. Menggunakan tapak tangan kiri, pergelangan tangan yang kuat dipegang untuk mengarahkan bola, bukannya memukul atau menampar bola. Bersua kembali. Selepas 6 bulan mengikuti latihan, bimbingan serta pementoran melalui program keusahawanan sosial belia atau SERI, anjuran Kementerian Belia dan Sukan KBS, buat julung kalinya kumpulan Borneo Fertilis dinobatkan sebagai juara. Kumpulan yang mengetengahkan projek penghasilan baja organik daripada kulit pisang itu mengalahkan 10 kumpulan lain di peringkat akhir, sekaligus melayakkan mereka untuk membawa pulang wang tunai RM10,000. Dianggotai 3 anak muda dari Kota Marudu, Sabah, kumpulan Borneo Fertilis berhasrat merealisasikan idea mempelbagaikan produk hasil tanaman pisang kerana dilihat mampu menjana pendapatan masyarakat setempat. Potensi sisa kulit pisang tu yang ada tapi kurang diberikan penekanan. Lagipun saya mau cerita di Kota Marudu ni sebenarnya dia memang menumpukan kepada penanaman pisang Sabah terutamanya. Sebab itu kami merasakan dengan adanya sumber pisang Sabah yang ada di Kota Marudu ni, kita dapat upkan lagi pisang Sabah ni ke tahap yang lebih baiklah. Bermula Julai tahun lalu, SERI disertai 42 kumpulan dari seluruh negara yang tampil dengan projek atau prototipe berasaskan pembangunan komuniti, pendidikan atau alam sekitar. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim yang hadir menyempurnakan majlis penutup SERI di Ibu Negara berkata, program itu berpotensi untuk meningkatkan nilai positif dalam kalangan belia, terutamanya dalam bidang keusahawanan sosial. Justru ia akan diteruskan dengan penganjuran yang lebih meluas bagi menarik penyertaan belia.
Capaian ini juga akan memberi impak kepada peningkatan tahap kualiti dan kesejahteraan hidup belia Malaysia secara keseluruhannya, yang mana boleh diterjemahkan melalui Indeks Belia Malaysia yang pada masa ini berada di tahap sederhana. Selain wang tunai dan trofi, juara seri turut menerima pendedahan di peringkat antarabangsa di bawah Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP serta peluang menyertai program pembangunan kapasiti dan potensi pelaburan di bawah nama Foundation. Syarikat pizza terkemuka dunia memperkenalkan semula pizza Big New Yorker yang direka untuk dimakan dengan mudah sesuai dengan gaya hidup Manhattan. Menariknya, pengenalan pizza ini dilakukan secara besar-besaran, iaitu mencipta pizza terbesar di dunia. Pusat Konvensyen Los Angeles di Amerika Syarikat mempunyai ruang yang cukup besar untuk menempatkan pizza bersaiz kira-kira 14,000 kaki persegi itu. Untuk menghasilkannya, dough pizza bersaiz 4 segi panjang dihamparkan sebelum ditambah sos, keju dan pepperoni. Pizza gergasi ini kemudiannya dimasak dengan cara sebegini. Kira-kira 2,200 kg sos digunakan dengan 4,000 kg keju dan 285 kg pepperoni. You know, Pizza Hut has a history of making first, right? We were the first to deliver a pizza. We're the first to take an order over the internet. We've always done big, exciting things. And so breaking the world record for the world's largest pizza just felt like the right thing to do to celebrate bringing back our largest pizza. So that's why we did it. Rekod pizza terbesar di dunia disahkan oleh wakil Guinness World Record yang hadir. Ia kemudian dibahagikan kepada 68,000 keping dan disumbangkan kepada badan-badan kebajikan serta bank-bank makanan tempatan. Sukan. BAM membuat kejutan apabila tidak menyenaraikan pemain muda meningkat naik Eng Ziyong pada kempen kali ini menjelang kejohanan badminton berpasukan campuran Asia 2023 di Dubai, Emirat Arab Bersatu, UAE dari 14 hingga 19 Februari depan. Bagaimanapun, jago perseorangan profesional negara Lee Zijia tetap menjadi taruhan badan induk kebangsaan itu. Zijia akan mengetuai skuad lelaki kebangsaan bersama seorang lagi pemain perseorangan, Leong Junhao, dan beregu lelaki Aaron Chia Sowoye. Mereka turut akan disertai beregu profesional Teo Yi, Ong Yew Sin dan Tan Kian Meng serta pemain naungan BAM Chen Tangji. Daripada senarai ini, pemain perseorangan meningkat naik yang kini berada di ranking ke-27 dunia, Eng Ziyong, tidak disenaraikan pada saingan kali ini. Menurut pengarah kejurulatihan perseorangan BAM, Wong Chun Han, keputusan mengetepikan Ziyong dibuat bagi memastikan pemain itu memiliki tempoh masa latihan yang mencukupi sebelum mengharungi jadual padat menjelang pusingan kelayakan ke Sukan Olimpik Paris 2024 Mei depan. Bagi skuad wanita kebangsaan pula, M. Tina, Perli Tan, Goh Pei Ki dan Valerie Xiao yang memenangi pingat gangsa pada kejohanan badminton Asia di Setia City tahun lalu terus menjadi taruhan. Pemenang pingat emas Sukan Olimpik Remaja 2018, Goh Jin Wei dan Lai Pei Jing, Toh Yi Wei serta pendatang baru Wong Ling Ching juga tersenarai dalam skuad wanita kebangsaan di Dubai nanti. Untuk rekod, ini penampilan ketiga Malaysia pada kejohanan berpasukan campuran Asia. Pencapaian terbaik negara adalah mara ke peringkat suku akhir pada 2017 dan 2019. Tenis terbuka Australia. Selepas tersingkirnya juara bertahan Rafael Nadal di pusingan kedua, nasib sama dihadapi naib juara musim lalu Daniil Medvedev. Apabila ditunjukkan jalan keluar pada pusingan ketiga selepas tewas kepada pemain muda Amerika Syarikat Sebastian Korda dalam aksi 3 set. Sekalipun diletakkan sebagai pilihan ketujuh pada edisi kali ini, Medvedev jelas tidak diberi laluan mudah ketika turun menentang pilihan ke-29 Korda. Korda beraksi cemerlang sepanjang permainan di Rod Laver Arena sebelum mengesahkan kemenangan 7-6, 6-3, 7-6.
Selepas ini, Koda dijadual berdepan pilihan ke-10 dari Poland, Hubert Hurkacz di pusingan keempat. Hurkacz marah selepas menundukkan pemain Kanada Denis Shapovalov. Hurkacz memenangi 2 set awal 7-6, 6-4, namun tewas 2 set berikutnya 1-6, 4-6, sekaligus terpaksa beraksi di set penentuan. Sedar lawan mula dihimpit keletihan, Hurkacz bangkit memperkemas permainan sebelum melakar kemenangan 6-3 dalam aksi yang mengambil masa selama 3 jam 40 minit. Sementara itu, dalam saingan wanita, pemain Cina Zhu Lin mencipta kejutan apabila menewaskan pilihan ke-6 dari Greece, Maria Sakkari. Zhu Lin menang set pertama 7-6 namun tewas set kedua 1-6. Bagaimanapun, pemain bukan pilihan itu berjaya bangkit pada set penentuan dengan keputusan 6-4 sekaligus menempah tiket ke pusingan keempat menentang juara 2 kali Victoria Azarenka dari Belarus. Azarenka mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pilihan ke-10 dari Amerika Syarikat, Madison Keys. Tewas set pertama 1-6, bekas pemain nombor 1 dunia itu bangkit memenangi 2 set berikutnya 6-2, 6-1. Untuk rekod, ini kali ke-10 Azarenka mara ke pusingan keempat di terbuka Australia. Sempena Tahun Baharu Cina yang disambut esok, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Simpang 4 Perlis tampil menghasilkan video sambutan Tahun Baru Cina. Visual itu mengakhiri buletin didik hari ini. Saya Syafrizan Wahab, salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum. 脚步恰恰的吻不言你一起吐噜吐，恰恰的脚步恰恰的吻不言你一起吐噜吐。爸，今年的高考喝彩这首歌啦，这是满堂一起的嘻嘻哈哈。亲家，你刚好也在唱着这首歌呀，夫妻安康一起的过新年吧。来欢声唱，来欢声唱，嘿呀哗啦嘿呀哗啦嘿呀哗啦嘿呀哗啦，恭喜发财一起跳吧。脚步恰恰的吻不言你一起吐噜吐，恰恰的脚步恰恰的吻不言你一起吐噜吐。酷，一起过个苗条年喽，翻新传统，就像我这身新年服，帅气的唱，酷酷的唱。那搞了，我找了金恩到了，收场。恰恰的脚步恰恰的吻不